Didik TV KPM. So kita teruskan kepada jenis dadah dan kesannya. Macam kita lihat, di sini saya ada bawa poster-poster daripada AADK berkaitan tentang dadah. So hari ini kita akan lihat kepada gangguan kepada koordinasi badan. Antaranya adalah dadah lah. So untuk standard pembelajarannya, iaitu yang pertama kita nak menerangkan dengan contoh jenis dadah, dan yang kedua adalah untuk mengesan kesan penyalahgunaan dadah dan alkohol ke atas koordinasi badan dan kesihatan mental. Dua standard pembelajaran untuk kali ini. Okey. So poster-poster yang saya bawa ni adalah poster berkaitan kesedaran jenis-jenis dadah. So kita lihat dekat sini ada banyak jenis dadah, tetapi kita nak fokus kepada beberapa jenis lah. Antaranya dadah ni secara umumnya adalah sejenis bahan kimia yang dapat mengganggu fungsi neuron, antaranya dengan cara melambat, mempercepat ataupun mengubah laluan. Itu adalah dadah. Dan untuk pengetahuan Ria dan murid-murid di rumah, so dadah ni apabila digunakan dengan cara yang betul, memang ada kegunaannya, iaitu digunakan dalam perubatan. Tetapi masalahnya adalah penyalahgunaan dadah. Penyalahgunaan dadah yang kita nak tengok hari ini. So untuk hari ini, secara umumnya kita bahagikan kepada 4 jenis dadah yang kita akan tengok hari inilah, iaitu dadah yang pertama adalah jenis penenang. Ini penenang ni adalah dadah jenis yang menghalang dan melambatkan pergerakan impuls dalam koordinasi badan. Apabila dia dah menghalang atau melambat, so apa yang berlaku kepada penagih ataupun orang yang mengambilnya adalah pengguna dia akan rasa mengantuk, dia akan rasa kurang cemas. Kesan itu bergantung kepada dos yang diambil. Dos penting. Contoh bahan dadah jenis penenang ni adalah barbiturat dan juga alkohol. Ini adalah 2 contoh lah. So kalau dekat sini tak ada kan penenang kan, tapi dia dalam kategori yang sama. Kategori yang sama. Okey, seterusnya kita lihat jenis perangsang. Tadi yang pertama tadi adalah yang penenang. Ini perangsang adalah jenis yang kedua, iaitu jenis perangsang ni dia akan mempercepatkan pergerakan impuls dalam koordinasi badan. Normal kita macam nilah, normal. Ni cepat, yang ni penenang, lambat. Okey. So yang lambat ni dia akan menyebabkan pesakit ataupun orang yang mengambil tu dia akan rasa sangat yakin dan berwaspada, dia akan peka dengan keadaan perubahan sekeliling. Okey, yang ketiga, kesan juga bergantung kepada dos yang diambil. Okey, contoh dadah jenis perangsang ni adalah amfetamina dan juga metamfetamin. Okey. Ataupun kalau yang ni adalah pil kuda dengan syabu. Ini adalah dadah jenis perangsang. Okey, seterusnya jenis yang ketiga, iaitu jenis inhalant. Okey. Inhalant ni adalah dadah yang kita ada kaitan dengan bahan kimia yang disedut melalui saluran pernafasan. Dia kesan dia terus, maksudnya kita sedut tu terus masuk ke dalam sistem pernafasan, dan itu yang menyebabkan dia sangat bahaya, dan kesannya adalah boleh menyebabkan halusinasi. Dia mengganggu sistem otak secara terus. Dan kesan selain daripada kerosakan otak, paru dan ginjal juga boleh rosak disebabkan oleh bahan kimia tadi masuk secara terus melalui sistem pernafasan. Yang lain masuk melalui kita masuk makan, kita suntik, itu lain. Yang ni masuk secara sistem pernafasan. Contoh bahan inhalant ni adalah pelarut dan juga bahan gas yang mempunyai bau kuat. So dia adalah inhalant. Okey, yang keempat adalah jenis dadah halusinogen. Halusinogen tadi kita dah tengok penenang, dia menghalang, melambat
impuls betul. Yang perangsang tadi dia mempercepatkan impuls. Yang ini apa yang dia buat? Dia mengubah laluan impuls daripada laluan yang sebenar ke laluan lain. Dia akan menyebabkan halusinasi. Dan selain daripada itu, dia akan menyebabkan khayal dan menjejaskan persepsi. Kita tak tahu dah persepsi kita tu pada waktu itu kita rasa yang mana betul. Kita dah tak tahu. Itu persepsi ya. Dan ia juga menyebabkan otot kita terjejas. Otot akan terjejas apabila dadah jenis halusinogen ni diambil. Okey. Yang saya sebutkan tadi, dia menyebabkan kita berhalusinasi ialah kita mendengar suara-suara ataupun melihat objek yang sebenarnya tidak wujud. Ini kesan dadah jenis halusinogen. Contoh bahan-bahan ini adalah ketamin dan LSD. LSD ni adalah singkatan kepada diethylamida acid lysergic. Okey. Ini adalah contoh bahan-bahannya. Okey, boleh ya? Boleh, cikgu. Harapnya Arya dan murid-murid yang berada di rumah dapat faham jenis-jenis dadah ni. So kita bagi kepada 4 ni lah. Okey. Jadi untuk penyalahgunaan dadah, dia akan menyebabkan masalah-masalah antaranya adalah simptom penarikan jika pesakit ataupun penagih itu tak mengambil dadah. Dan antara simptom-simptomnya adalah seperti menggigil, loya, resah dan sedih. Itu adalah antara lah. So secara umumnya dia mengganggu dadah tadi dia mengganggu, memberi kesan kepada sistem saraf, yang mana sistem saraf ni dia akan menyebabkan keadaan di mana lebih bertenaga ataupun jadi lebih lemah. Itu keadaan, dan ini adalah halusinasi, mengubah persepsi. Okey, ini adalah antara kesan-kesan daripada banyak kesan yang kita ada. Ini adalah antara kesan-kesan yang kita boleh senaraikan apabila kita penyalahgunaan dadah dan juga alkohol dalam koordinasi badan. So kita lihat satu persatu, iaitu yang pertama, ketidakseimbangan hormon. Apabila kita sebutkan dalam ketidakseimbangan hormon ni, dia akan mengganggu bila kita ambil dadah. So dia akan mengganggu kita punya sistem endokrin, yang mana sistem endokrin ni melibatkan kelenjar-kelenjar yang terjejas. Contoh, kalau kata kelenjar pituitary bahagian atas kepala dia terjejas, so dia akan menyebabkan hormon pertumbuhan tak dirembeskan. So apa akan jadi? So dia akan menyebabkan kekedilan. Kalau kata hormon tu terlebih, hormon pembesaran tadi terlebih, so apa yang berlaku? Dia akan jadi badan kegasian. Itu dia akan mengganggu hormon-hormon tertentu. Okey, yang kedua adalah percakapan tidak lancar. Okey, percakapan tidak lancar dia ada kaitan dengan otak. Otak apabila kita ambil dadah, so dia akan mengganggu sistem otak di bahagian cerebrum ni. Cerebrum ni adalah otak yang mengawal. Salah satunya adalah kita berfikir, kita mengawal percakapan pun, kita sedang bercakap ni, dia mengganggu bahagian cerebrum ni. Okey, dan dia akan menyebabkan percakapan jadi tidak lancar. Itu yang berlakulah. Okey. Yang ketiga, tindakan refleks lambat. Ini jenis penenang lah, dadah jenis penenang. Bila dia ambil, so dia akan menyebabkan refleks jadi lambat. Jadi orang kata apa? Jadi terlebih tenang, so dia akan menyebabkan refleks berlambat. Panggil kan, Cikgu Abdullah Hasir, lambat je nak respon. Refleks dia lambat. So apabila dia jadi lambat tu, dia akan ada masalah lah. Mungkin boleh mencederakan diri dan sebagainya. Okey. Hilang keseimbangan. Ini biasa kita tengok kan, bila orang ambil minum alkohol kan, minuman yang beralkohol, so dia akan hilang keseimbangan. Dia jalan pun tak betul kan, berdiri. Okey, kalau polis tengok tu kan, saya tak minum kan. Okey, cuba jalan betul tengok kan, tak boleh jalan. Sebab dia hilang keseimbangan.
Okey. Ini adalah penyakit. Sirosis hati dengan ulcer perut ni adalah penyakit yang disebabkan oleh pengambilan minuman-minuman beralkohol yang banyak. So dia akan menyebabkan sirosis hati. Apa itu sirosis hati? Saya tunjukkan sini. Okey, ini adalah hati yang sihat. Okey, hati yang sihat patutnya macam inilah warnanya kan. Kalau dekat model tu pun sama. Tapi ini adalah keadaan di mana sirosis hati tu dia dah mengeras dan dia jadi parut. Parut pada ni, banyak parut ni, dia akan menyebabkan hati ni hilang fungsi dia. Bila hilang fungsi, so dia akan ada masalah-masalah yang kita kata hilang fungsi hati, so kita tak boleh nak menyah toksinkan bahan-bahan yang masuk dalam badan. Itu. Okey. Ulcer perut. Ulcer perut adalah penyakit apabila banyak alkohol masuk, so perut kita akan jadi luka. Dan luka ini dia akan menyebabkan kita rasa pedih di ulu hati dan juga kita rasa macam nak muntah dan sebagainya. Itu adalah simptom-simptom ulcer perut. Pelakuan ganas dan halusinasi ni kita boleh kata apabila pengambilan dadah jenis stimulan ataupun jenis perangsang, so dia akan cenderung untuk jadi ganas. Jadi ganas disebabkan oleh dia terlebih hormon, dadah tu merangsang dia untuk menjadi agresif. Halusinasi jenis halusinogen lah. So dia akan menyebabkan dia nampak benda yang tak sepatutnya nampak. Okey. Seterusnya cikgu? Okey. Kita yang ni saya tunjukkan tadi lah. Jadi untuk yang ni saya nak tanya, nak uji Ria sekali lagi. Boleh? Boleh, cikgu. Okey. So untuk yang soalannya adalah agak panjang sikit. Dia macam kebat sikit. Okey. Ria kena fikir ya. Okey. Seorang penagih dadah yang ditangkap memberitahu pihak polis beliau boleh bercakap dengan haiwan-haiwan di sekelilingnya dan boleh melihat haiwan-haiwan yang pelik. Okay. Soalannya, apakah kemungkinan jenis dadah yang diambil sehingga boleh berkelakuan sedemikian? Kalau tengok keadaan penagih dadah tersebut, cikgu, macam dia berhalusinasi. Okey, dan berhalusinasi. kemungkinan jenis dadah yang diambilnya adalah halusinogen. Okey. Untuk itu jawapan saya ketamin dan juga LSD. Okey, maksudnya awak ingat jenisnya adalah jenis halusinogen, jenis dadah halusinogen. Dan dadahnya adalah ketamin dan LSD. Okey, betul lah jawapannya. Okey, maksudnya daripada segi walaupun soalan ni agak panjang, tetapi bila kita faham jenis soalan tu, kita boleh jawab dengan tepat dan tuntas. Okey. Didik TV KPM